Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So macam korang perasan, hari ni aku tak sebut pun welcome back to another episode of Kisah Seram. Sebab apa? Sebab hari ni aku buat konten lain, tapi bukan konten kisah seram. Macam korang perasan, Jumaat ni tak ada kisah seram. Maksudnya aku tunda kisah seram tu. Aku banyak kisah seram tapi aku tak sempat nak shoot dan aku tak sempat untuk nak edit video. Bagi aku ambil masa untuk edit video tu 3 hari sebab aku kerja kan. Aku tak nak cerita panjang-panjang pasal tu. Apa yang aku nak cerita sekarang ni, aku tertarik dengan kisah seorang perempuan yang cantik ni. Nama dia Isabella Guzman. Aku tak tahu sebutan asal dia Guzman ke Guzman ke apalah, tapi aku sebut Guzman sebab aku dengar orang pun sebut Guzman. So aku akan teruskan nama dia Isabella Guzman. Cerita ni sebenarnya dah lama tau. Sebenarnya aku tak nak pun bahas pasal ni, tapi perempuan ni baru-baru ni dia viral dekat banyak laman sosial. Aku terperasan gambar perempuan ni banyak gila masuk dekat aku punya YouTube. Maksudnya orang post-post gambar dia tapi aku tak klik pun. Aku nampak tapi aku tak klik sebab aku tak tertarik pun pada awalnya. Cuma aku perasan lah perempuan ni cantik tapi dia pakai baju penjara warna oranye. Aku buka Instagram, aku ternampak juga gambar dia bersepah dekat Explore. Sampailah aku terbuka satu video ni. So video yang macam ni. Perempuan ni cantik gila weh. Tapi aku perasan yang perempuan ni cantik, muka dia muka baik. Tapi yang peliknya dia pakai baju penjara dan tangan dia bergari. Aku jadi macam nak tahu sangat siapa perempuan ni sebenarnya. Kenapa dia bersepah muka dia dekat aku punya explore Instagram, dekat YouTube, kat mana-mana muka dia je. Try lah search siapa perempuan ni. Oh, nama dia Isabella Guzman, nama dia Isabella, macam itulah kan. So aku tengok video dia berulang-ulang kali and aku rasa macam apa kesalahan yang telah dia lakukan sampai jadi viral macam tu. Dan aku baca komen-komennya, of course lah lelaki dia dah tertarik dengan perempuan tu walaupun perempuan tu sebenarnya penjenayah. So hari ni kita akan cerita serba sedikit apa yang aku tahu tentang Isabella. Cerita ni bermula pada tahun 2013. Masa tu Isabella ni berusia 18 tahun kalau tak silap aku 18 tahun atau 19 tahun. Isabella ni dia tinggal dengan maknya yang bernama Yoo Min Hoi pada tahun tu. Jadi Isabella ni sebenarnya berasal daripada broken family. Jadi mak dengan ayah dia dah berpisah dan dia tinggal dengan maknya, yang menjadikan dia lebih parah bila maknya ni berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Ryan Hoi. Rian. Orang panggil Rian tapi aku macam panggil Ryan lah, macam tu lah kan. Tak kisahlah apa Ryan ke Rian ke sama je. Okay. Bila maknya berkahwin dengan lelaki lain, anaknya daripada broken family, of course dia akan rasa tertekan, stres, mungkin sebab tak dapat perhatian ataupun hubungan Isabella dengan maknya Yoo Min Hoi ni bukanlah hubungan yang baik. Maksudnya asyik bergaduh je sampailah suatu hari ni maknya ni macam dah rasa anaknya ni lain macam. Dia rasa macam terancam dengan anaknya sendiri sebab ada satu hari ni dia dapat email daripada anaknya Isabella tadi tu. Dalam email tu berisi macam ancaman. Dia tulis kat situ lebih kurang macam you will pay it, macam kau akan bayar balik semua ni, semua yang kau buat ni kau akan dapat balik, macam kau bayar balik macam tu lah lebih kurang. Ibu dia ni lagilah rasa macam tak sedap hati. Even tu anak dia sendiri, dia rasa macam terancam lah. So dia ni pun call lah polis. Waktu polis datang, polis check semua benda dan polis yakin yang Isabella ni tak ada apa-apa pun, dia okey je. Dia macam tak ada pun membuat sebarang yang mengancam nyawa siapa-siapa. So polis ni pun dia dah rasa Isabella ni okey je. Tapi mak Isabella ni still rasa macam dia terancam dengan anaknya ni. Dia rasa macam lain macam gila dengan anaknya ni. And then dia call lah bapa kandung kepada Isabella tadi, which is dia punya ex-husband lah, nama dia Robert Guzman. So ayahnya ni pun sebagai seorang ayah yang baik, dia pun menasihatilah anaknya Isabella tu. Dia cakap lah macam hormat lah maknya, janganlah buat maknya macam ni lah itu ini. So dia tengok anak dia pun macam baik je, macam tak ada apa-apa. So dia fikir nasihatnya ni macam dah masuk dalam kepala otak anak dia lah. Tapi kejadian ni terjadi pada satu malam bulan Ogos tahun 2013 di mana maknya Yoo Min Hoi ni tadi dia baru balik daripada kerja. So dia naik dekat tingkat atas untuk mandi. Ayah tiri dia Ryan Hoi tengah makan kat tingkat bawah. Kejadiannya bila ayah dia Ryan Hoi ni dia tiba-tiba terdengar macam bunyi orang macam mengetuk dan isterinya Yoo Min Hoi tadi tu tiba-tiba macam menjerit panggil
nama dia. So dia pun bergegas naik atas dan dia tengok, dia ternampak Isabella terus tutup pintu bilik mandi tu tadi. Ryan Hoy ni dia tak nampak apa-apa, tapi dia tahu apa yang Isabella tu buat lah kiranya, sebab darah dah berlumuran dari bawah pintu tu tadi. Dia macam dah fikir dia dah tak boleh nak selamatkan isteri dia, sebab dia panggil-panggil nama isteri dia pun isteri dia dah tak sahut. So dia macam tergamam lah dekat situ. Isabella ni pun keluar daripada pintu, dia tak pandang pun ayah tiri dia dengan berlumuran darah dekat rambut dia semua. Dia terus keluar daripada rumah. Isabella ni dia percayai dia pergi ke sebuah minimarket untuk bersihkan ke semua darah yang melekat dekat tubuhnya. Dan yang peliknya, dia punya tuan tu boleh pula percaya bila Isabella tu cakap yang dia ni dirogol. Dan Isabella tak bagi pun tuan kedai buat report polis. Itu yang peliknya. Isabella ni tumpanglah kat minimarket tu untuk bersihkan dia punya darah dekat rambut and then tukar baju dia. Sedangkan Ryan Hoy tadi tu jadi saksi pembunuhan Isabella terhadap maknya sendiri. Ryan Hoy ni call polis. Tak lama lepas tu, dalam 16 jam lepas tu, polis dapat tahan Isabella. Yang peliknya dalam kes ni, Isabella ni dituduh membunuh ibunya dan menikam ibunya sebanyak 151 kali dekat muka dan leher. Tapi Isabella ni dikatakan tak bersalah sebab gangguan mental. Dia tak dipenjara pun, tapi dia dihantar ke satu pusat sakit jiwa yang dirawat oleh doktor yang bernama Dr. Richard. Dan Dr. Richard ni mengesahkan bahawa Isabella ni mengalami skizofrenia paranoid. Aku gigih nak sebut skizofrenia paranoid ni. Kalau korang tak tahu skizofrenia paranoid ni, apa yang aku faham tentang skizofrenia paranoid ni adalah penyakit di mana halusinasi yang sangat jelas. Maksudnya yang aku tahu tentang kes Isabella ni, Dr. Richard tu cakap dia selalu nampak Isabella ni bercakap sorang-sorang, cakap dengan dinding, gelak-gelak macam tu lah, tapi tak ada orang pun dekat sekeliling dia. Tiba-tiba aku rasa macam aku tengah bercakap dengan kamera, aku rasa macam aku pun sama tengah bercakap seorang-seorang. Undang-undang dekat sana mengatakan yang dia tak bersalah sebab dia ada macam gangguan mental, dia ada sakit. Entahlah dia bunuh ibu dia dengan cara yang paling sadis, cara yang paling kejam. Aku tak tahulah bila dia tikam maknya tu sebanyak 150 kali dekat muka dan dekat leher. Aku tak tahu macam mana rupa mak dia time tu. Dan yang aku tahu lagi satu, selepas dia tikam mak dia pukul mak dia dengan kayu baseball. Aku tak tahulah itu dendam apa. Kalau kau tengok video dia, bila dia senyum tu, dia rasa macam kepuasan. Rasa macam dia dah berjaya selamatkan dunia. Tapi serius, perempuan ni aku tak percaya dengan dia punya muka yang sangat baik dan cantik. Tapi rupa-rupanya kejam. So itu je lah kisah aku pada hari ni. Tak panjang pun, pendek je. Dan ini merupakan kisah pembahasan aku yang pertama. Aku tak tahu video ni akan dapat sokongan daripada korang ke tak. So thank you and jangan lupa subscribe, like, share sebab video aku sangatlah sendu tanpa korang. Thank you. Bye. Jumpa lagi hari Jumaat minggu depan. InsyaAllah aku akan teruskan aku punya konten kisah seram. Dan aku pun ada konten baru sebenarnya aku dah record, tapi aku tak sempat nak edit lagi. Okay, thank you. Bye.